Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih memberi kesempatan dan ruang kepada kita untuk terus menikmati pesta ibadah di dalam bulan Ramadan. Jadi barangkali hari inilah hari terakhir kita menyambut Ramadan dan malam ini dah malam raya. Boleh jadi juga raya bukan esok tapi hari Khamis. Kita harap raya hari Khamis lah, sempat satu hari lagi kita puasa. InsyaAllah sempatlah kita cover apa-apa kekurangan yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi insyaAllah pagi ini kita sambung perbahasan yang terlepas, yang tiada dalam YouTube. Dan kali ini habislah. Tak, tu. Bismillah, ya Allah. Kita masih dalam perbahasan tentang bab najis. Jadi semalam kita sebut najasatu hiya, dan najis-najis ialah pertama air kencing, yang kedua tahi, tak, sama ada tahi manusia ataupun tahi binatang, malah walaupun tahi itu tahi ikan, itu semua najis. Yang ketiga ialah nanah, dianggap sebagai najis sebab nanah tu dia berubah dalam batin. Kemudian darah, muntah, arak, sama ada arak tu arak yang dihormati ataupun tidak. Begitu juga perkara yang memabukkan, perkara yang memabukkan, yang benda tu, perkara tu cair, maka itu juga dianggap sebagai najis. Hari ini kita masuk wal kalbu dan anjing. Okey, jadi anjing ialah najis, malah najis mughalladhah. Setiap juzuk badan anjing tu, sama ada bulu dia, air liur dia, tak, dia punya tahi dia, peluh dia, air mani dia, semua tu najis mughalladhah. Walaupun anjing tu terpelajar ni bukanlah dia ada degree. Maksud terpelajar ni maknanya anjing tu diajar untuk memburu, untuk menangkap mangsa, untuk mencari bangkai-bangkai manusia, tak, dalam kes-kes tertentu. Jadi walaupun anjing tu terpelajar, kita sebut dia tu anjing, dia tu najis mughalladhah. Kenapa dia anggap sebagai najis? Kerana bila anjing menjilat dalam satu bekas air, Nabi suruh buang bekas air tu. Dan bekas tu Nabi suruh basuh 7 kali. Jadi bila Nabi suruh basuh, itu menunjukkan air liur si anjing tu najis. Kalau air liur sahaja dah najis, sedangkan air liur tu sokmo, apa tu kita sebut, air liur tu dah kawasan paling bersih bagi anjing, itu pun dihukum sebagai najis, sementara lagi anggota-anggota dan cecair-cecair lain yang keluar daripada badan anjing. Wal khinziru, dan babi. Sebahagian tempat dia panggil pig. Tu. Faham tak? Jadi babi ni dianggap sebagai najis mughalladhah kerana ianya lebih buruk daripada anjing. Ini qiyas lah. Qiyas ke atas anjing. Kalau anjing pun dah najis, mentah lagi babi. Anjing sekurang-kurangnya kita boleh pelihara untuk jaga rumah, jaga kebun. Dan ada anjing yang haram kita bunuh, walaupun ada anjing yang boleh kita bunuh. Tapi babi ni, pertama tak boleh kita pelihara, malah sunat pula kita bunuh. Maka ianya lebih teruk daripada anjing.
maka untuk kita katakan dia tu najis mughalladhah lebih aula dan lebih utama. Naam. Kemudian Maulana Syekh sebut wa far'u ahadihima, dan cabang salah satu daripada keduanya. Contohlah babi. Dah nama babi tak? Berzina dengan apa? Berzina dengan lembu. Babi berzina dengan lembu, keluar anak. Jadi lembi ke apa? Anak dia tu. Tak, maka anak tu juga najis mughalladhah. Ataupun anjing. Anjing dengan kambing. Jadi ambing anak dia tu. Juga najis mughalladhah. Boleh? Kerana bila bertembung antara suci dan najis, kita beratkan belah najis. Faham tak? Tadi kat sini mokpok dia tu seekor mughalladhah, seekor lagi suci. Anak jadi mughalladhah. Tak? Nah. Walaupun kalau ikut saintifiknya tak berlaku pun. Tak berlaku anjing jimuk dengan binatang lain, jenis lain, keluar anak tak. Dia yang boleh keluar anak ni kalau anjing juga, cuma baka lain. Faham tak? Contoh anjing baluk Kuantan dah. Dikacukkan ataupun bersetubuh dengan anjing belah-belah utara tu. Dapat baby. Tapi kalau seekor anjing, seekor lagi beruk, tu tak ada. Biasanya tak ada anak lah. Tapi ulama sebut juga masalah itu sebagai masalatun iftiradiyah. Kalau berlaku maka hukumnya sekian. Nah. Tu. Wa sya'ruha wa rishuha wa jilduha. Silap. Wal maitah, kemudian bangkai. Bangkai juga najis. Apa dia bangkai? Bangkai adalah setiap perkara yang mati bukan mengikut sembelihan syarak. Sembelihan syarak banyak bukan sekadar sembelih sini. Memburu sembelihan syarak juga. Kalau binatang tu terlepas, lepas tu kita nak tangkap tu susah. Tak? Ataupun dah masuk dalam gaung ke, masuk dalam perigi ke. Kalau kita biar lama sikit mampus kawan tu, rugi lah. Seekor lembu apa? 8,000. Jadi daripada dia mati bangkai gitu, pakai buang gitu je, maka kita dibenarkan untuk tusuk dengan satu benda yang tajam kat perut dia. Dan anggota-anggota lain lah yang khalib ni bila tebuk situ, tusuk situ, dia mati. Itu juga dibenarkan. Perbahasan panjang dalam bab sembelihan dan korban, dalam bab sembelihan. Ala kulli hal, bila kita dah sahkan perkara tu, bila kita dah confirmkan binatang tu bangkai, maka kita sebut dia najis. Tapi kalau bukan bangkai, bukan najis lah. Faham tak? Ayam kita sembelih, najis tak? Tak. Ayam tu kita buang tahi apa semua tu. Tak, kita ikat 2 ekor sini. Sini seekor, sini seekor, semayang. Semayang sah. Sebab apa tu bukan najis. Ataupun kambing, lepas kita sembelih, kita basuh badan dia, buang tahi, buang najis-najis. Lepas tu kita usung kambing tu semayang. Kita semayang, kambing duduk atas bahu, kambing hak mampus je lah. Tak, semayang sah sebab bukan najis. Ni pun samalah, bukan suruh buat, nak cerita hukum benda tu tidak najis. Tu. Wa sya'ruha wa rishuha wa jilduha, begitu juga bulu-bulu yang ada pada bangkai tu. Dan juga kulit dia. Malah kuku dia, tulang dia, seluruh juzuk badan itu najis. Jadi kalau lembu kena langgar, mampus. Daripada hujung rambut sampai hujung kuku, hujung kaki, semua tu bangkai. Semua tu najis. Wa jami'u ajza'iha, dan seluruh juzuk badan dia. Wal madhiyu. Seterusnya air madhi. Air madhi juga najis. Apa dia air madhi? Air minyak perinci. Air madhi lah air yang keluar ketika mana nafsu sedang bergelojak, nafsu sedang naik. Biasa keluar masa muqaddimah jima', masa berciuman dan sebagainya. Waktu tu keluar air madhi tu. Jadi air madhi najis. Wal wadiyu. Wadiyu apa? Wadiyu air yang keluar ketika mana kita angkat benda yang terlalu berat, ataupun dia keluar selepas kencing. Mana bila kita kencing, dia bunyi gini, air kencing tu memancut. Faham tak? Lepas kencing tu, kita rasa ada benda lagi, kita pun teran. Bila teran tu dia keluar gitu je.
jatuh atas kepala zakar tu. Faham tak? Dia tak terpancuk lah. Tak seperti air kencing. Faham tak? Tu air wadi kita panggil. Apa dia air wadi? Air yang keluar ketika mana angkat benda berat ataupun selepas daripada kencing. Itu juga najis. Berbeza dengan baca dulu. Wa maniyul kalbi wal khinzir, dan mani anjing dan babi. Jadi air mani ni ada perincian hukum. Saya sebut sini anjing babi dan anjing babi mula. Mani babi semula. Mani kambing semula. Wehlah. Mani anjing dan babi. Air mani anjing dan babi itu najis. Malah najis mughalladhah. Boleh? Kenapa dia dianggap sebagai najis? Sebab dia asal kepada haiwan yang najis. Jadi babi najis mughalladhah. Asal dia iaitu air mani dia juga najis mughalladhah. Anjing najis mughalladhah. Maka asal dia iaitu air mani dia juga najis mughalladhah. Berbeza dengan air mani anak Adam. Air mani manusia lah. Dan juga air mani binatang-binatang yang suci walaupun tak boleh dimakan. Jadi binatang boleh dimakan, lembu, kambing, ada binatang tak boleh dimakan, rimau, tak, bewok. Tapi waktu binatang-binatang tu hidup, dia suci. Air mani yang keluar daripada mereka semua sekali suci. Dengan syarat keluar waktu hidup lah. Kalau dah jadi bangkai, waktu tu kita tengok ada air mani, kita ambil air mani tu najis sebab dia keluar daripada bangkai. Tapi kalau keluar ketika mana sedang hidup, bila haiwan tu suci, bukan anjing dan babi, maka air maninya juga suci. Lepas tu boleh makan, Ustaz. Buat jus. Jus air mani bewok. Bukan. Bukan. Dia memang tak najis, tapi makan tak boleh. Jadi kena faham molek. Jangan kita ambil satu poin, lepas tu kita rasa gitu. Tak. Fiqh bukan lagu tu. Dan hukum syarak bukan lagu tu. Bila tu guru mari tegang tentang najis kedok, dia nak terang hak tu je. Hak makan tak boleh makan, itu cerita lain. Jadi jangan kita faham kalam ulama berdasarkan kefahaman kita. Boleh? Wala banu ma la yu'kal. Kemudian najis yang berikutnya ialah susu binatang yang tak boleh dimakan. Apa binatang tak boleh dimakan? Contohnya himar, keldai, harimau, serigala. Ini binatang-binatang tak boleh dimakan. Maka susu yang keluar daripada perut mereka, daripada puting susu mereka juga najis. Kucing tak boleh makan, kucing tak boleh buat kucing panggang, tak, ataupun kucing masak merah tak boleh. Jadi susu yang keluar daripada kucing ialah najis. Ghairal adami, melainkan anak Adam. Mana susu anak Adam, susu manusia boleh. Bukan boleh, mana dia suci. Susu manusia suci. Walaupun susu tu keluar daripada jantan. Jadi Zaid ni badan gempal, tak, perut berbuncit. Jadi bahagian atas tu puting susu tu pun besar juga. Ingatkan tak ada susu, ada susu. Masya Allah, tabarakallah. Kita sebut susu tu suci. Tak. Okey. Kalau susu tu keluar daripada anak dara, juga suci. Dia makan ubat ke apa, ada susu. Lepas tu dia menyusu anak susuan dia, anak orang lain ke, anak saudara dia ke, ikut pergilah. Nak beritahunya suci susu tu. Boleh? Jadi susu manusia ni suci alal itlaq, mutlaqan. Susu tu hak jantan ke, hak betina ke, daripada khunsa ke, unsa ke, daripada lelaki ke, daripada bangkai sekalipun, mana daripada mayat. Maknanya perempuan tu mati, ada susu. Kita pun ambil susu tu, bagi anak dia minum. Kita sebut sebagai boleh, suci lah maknanya. Suci. Begitu juga susu binatang yang boleh kita makan. Binatang yang boleh kita makan, lembu, kambing. Tak, maka susu yang kita ambil daripada mereka ketika mana mereka masih hidup, suci. Tapi kalau binatang tu dah kena langgar dengan lembu, silap. Binatang tu dah kena langgar kereta, accident. Jadi lembu tu mampu, binatang tu mampu. Kebetulan ada susu, kita buat keluar susu daripada puting susu dia, kantung susu dia. Itu najis. Sebab apa? Kita ambil daripada
binatang yang dah jadi bangkai. Nah. Kemudian wa maitatul adami. Benda pula ni. Selesai dah. Ni poin yang lain pula. Saya sebut wa maitatul adami was-samaki wal jaradi tahirat, dan bangkai anak Adam. Maknanya manusia ni bila mati tak, hukumnya suci. Juzuk badan dia tu suci. Walaupun dia kafir. Faham tak? Jadi acong jiran kita mati, kita sentuh badan dia, adakah tangan kita bernajis? Tak, sebab dia suci. Lepas tu dalam Quran sebut najis tu, najis tu dia punya akidah. Adapun tubuh badan dia suci. Atas dalil walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Tak, jadi termasuk di bawah kemuliaan Allah ke atas anak Adam ialah dengan menjadikan mereka tidak bernajis bila mana mereka mati, walaupun mereka tu kafir. Jadi kafir najis pada sudut apa? Akidah. Tubuh badan tak najis. Boleh? Naam. Lepas tu orang tanya, ustaz, kalau tak najis, apa kita mandikan dia? Contoh saya mati, najis tak badan? Tak. Lepas tu apa pergi buat? Kenapa dimandikan? Kenapa wajib dimandikan? Kalau tak najis, bungkus-bungkus tanam. Tadi ulama sebut kita mandikan jenazah tersebut bukan kerana jenazah tu najis, tak, tapi kerana kemuliaan tadilah. Allah Ta'ala muliakan anak Adam. Antara cara Allah Ta'ala muliakan ialah Allah Ta'ala mewajibkan untuk kita mandikan jenazah orang Islam lah, terutamanya. Kalau orang kafir ni ada cerita lain. Boleh? Sebab itulah akhir perpisahan dia antara dunia dan akhirat. Mana nak masuk alam lain ni, maka dihormati, dimuliakan, dimandikan dulu. Jadi atas dasar tu, bukan atas dasar manusia tu dah najis bila mati. Nah. Wa maitatul adami was-samaki wal jarad. Dan was-samak, mana bangkai as-samak, ikan. Boleh. Apa makna ikan? Ikan ni binatang yang tidak hidup melainkan di laut. Kalau kita buat keluar daripada laut tu, kehidupan dia jadi kehidupan aisyah madhbuh, maknanya nyawa-nyawa ikan. Tak ada berapa lama mampu. Tu kita sebut as-samak. Walaupun rupa dia tu rupa bewok ataupun rupa anjing, babi, ikutlah. Hatta kalau rupa manusia sekalipun, kalau jenis hidup di laut, kemudian kalau kita keluarkan daripada laut, daripada sungai, daripada air lah secara umum, dia hidup cuma sekejap, lepas tu dia mati, maka itu kita sebut as-samaku syara'an, ikan. Boleh. Jadi ikan ni ialah binatang yang tak wajib kita sembelih kalau nak makan. Kalau mati begitu tanpa disembelih pun, dia bukan bangkai, kita boleh makan. Boleh. Sama ada dia mati tu kita bunuh ataupun mati sendiri. Nak contoh, kita pergi ke pantai, kat pinggir pantai tu ada bangkai ikan, boleh ambil makan kalau berani lah. Tak. Kalau bimbang ada apa nama tu, bakteria ke apa semua, tu cerita lain pula. Nak katanya dia tu suci. Nah. Wal jaradi, begitu juga bangkai belalang. Maka belalang juga suci. Sama ada belalang tu kecil ataupun besar, suci. Tak perlu kita sembelih, tak perlu kita kerak. Pernah makan belalang? Saya pernah sekali makan belalang di Kelantan, rumah tu. Sekali tu je lah seumur hidup. Pelik rasa dia. Rasa belalang. Belalang tu rasa belalang. Jadi sekali tu je lah makan belalang tersebut. Jadi 3 benda ni, bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang, semua tu tahirat, suci. Sikit lagi. Wal juz'ul munfasilu min ghairil adami was-samaki wal jaradi najisun, dan juzuk yang terpisah daripada bukan manusia, bukan ikan dan bukan belalang, najis. Ini mudah je ni. Ada satu kaedah dia sebut apa? Benda-benda, juzuk-juzuk badan yang terpisah daripada binatang, nak tahu hukum dia tu suci atau tidak, kita tengok binatang tu. Kalau binatang tu kena langgar, bukan kena sembelih, kita ambil iktibar dengan kena langgar. Contoh lembu, kena langgar mampus, bangkai tak? Bangkai. Maka lembu tu kalau sedang hidup, kita kerat ekor dia. Nak basuh ekor? Tak. Kita kerat dia punya kaki, nak buat kawaret, sup kawaret macam tu dan sebagainya. Maka yang kita kerat tu bangkai.
Dekat-dekat raya korban kan ada jenis perangai pergi curi lembu, dia tak ambil seekor. Mungkin dia nak simpan separuh ke tuan tu. Nak ambil belaka tak tergamuk. Jadi dia kerat bahagian daging. Bila kerat bahagian daging, tanpa sembelih, maka daging tu bangkai. Sebab apa? Sebab lembu tu kita sebut kalau dilanggar, mati, mampus, dia bangkai. Maka setiap juzuk yang kita pisahkan daripada binatang tu juga dianggap sebagai bangkai. Boleh? Berbeza dengan manusia. Ikan dan juga belalang. Hak ni kalau mati aksiden. Belalang mati aksiden sama dia. Bung, melanggar. Mampus 2 ekor tu. Belalang. Najis tak? Tak. Maka belalang kalau kita cabutkan, kalau kita cabut anggota badan dia waktu dia hidup, hukumnya kaki dia tu suci. Jadi kita nak buat sup kaki belalang. Kita ambil dalam 1000 ekor, kita cabut dia punya kaki saja. Bolehlah 2000 kaki belalang. Faham tak? Jadi sup tu suci. Hukum cabut, hukum menyeksa tu cerita lain. Ni nak cerita makanan tu. Dia bukan bangkai dan boleh dimakan. Begitu juga ikan. Tak, takut nak makan apa? Patin poyok. Poyok ikan patin. Jadi tak nak makan kepala, nak makan bahagian ekor. Jadi kerat ekor. Ekor saja, betul, lepas balik. Jadi kita kerat dalam keadaan dia tengah hidup. Betul? Ekor dia tu suci, boleh makan. Sebab apa? Ikan tu kalau mati aksiden, adakah dia najis? Tak. Maka apa-apa juzuk yang kita kerat daripada binatang tersebut juga suci. Boleh? Tu ceritanya gitu. Illa sya'ara ataupun sya'ar al-ma'kuli wa rishahu wa wabarahu wa sufah. Melainkan bulu binatang yang boleh dimakan. Rishah wa wabarah wa sufah tu benda samalah. Cuma nama yang berbeza ikut binatang. Ya. Kalau rish untuk apa? Bulu burung gitulah. Wabar bulu wabar. Tak ingat kita pun. Suf maksudnya bulu kambing, bigi lagu tu. Ala kulihal bulu lah. Jadi kalau kita ambil bulu daripada binatang yang boleh dimakan, sedangkan binatang tu masih hidup, maka bulu tu suci. Ini pengecualian lah. Tadi kita sebut lembu, kalau aksiden mampus, maka kalau kita kerat mana-mana juzuk daripada badan dia ketika dia sedang hidup, maka juzuk badan tu najis, menaikkan bulu dia. Jadi apa nama tadi, lembu tu banyak bulu, kita pun kerat separuh, nak bagi dia sejuk sikit ke, nak atas dasar kesihatan dia, ataupun kita nak ambil bulu tu untuk buat baju bulu ke, ikutlah nak buat apa pun. Ala kuliah bulu tu suci. Faham tak? Ini pengecualian. Tapi dengan syarat bulu tu kita ambil daripada binatang yang boleh dimakan dan kita ambil ketika dia hidup. Ataupun ketika dia mati dah, tapi mati kena sembelih. Berbeza kalau lembu tu kena langgar. Lepas kena langgar tu baru kita ambil. Faham tak? Lepas dia kena langgar tu baru kita ambil, maka kita sebut dah tadi, bulu tu juga dianggap sebagai bangkai dan najis. Contoh wal miska juga kasturi. Kasturi ni apa? Nak tahu gambar ada betul, search Google. Google ni antara orang panggil alim mastur lah. Orang alim yang tidak diketahui ramai. Jadi kasturi ini ialah darah kijang. Jadi kasturi hukumnya suci. Bila suci? Kalau terpisah daripada kijang sedangkan kijang tu masih hidup. Kijang tu masih hidup, jatuh kasturi tu, darah tu yang letak, yang berada dalam kantung, dan kantung tu berbulu lah, maka kasturi dalam tu suci, darah tu suci. Ataupun kita sembelih dia, lepas sembelih dia tu kita ambil kasturi tu juga suci. Jadi kalau kasturi itu kita ambil selepas dia mati, maknanya kijang tu kena langgar, aksiden, mampus, maka kijang tu bangkai, kita pun ambil kasturi dia, hukumnya najis. Boleh?
Allahu a'lam. Itu pandangan Imam Ramli rahimahullah. Nah. Boleh? Aduh, lupa nak tengok ni. Ada satu kisah yang terakhir. Saya lupa nak tengok rincian hukum dia. Wa nafijatahu. Ada nafijah. Nafijah bagi binatang. Jadi kita sebut tadi setiap juzuk yang terpisah daripada binatang selain daripada manusia, ikan dan juga belalang, hukumnya najis melainkan bulu bagi binatang yang boleh dimakan, juga melainkan kasturi dan juga an-nafijah. Nafijah disebut kulit. Nafijah, tahu nafijah al-misk. Begitu juga kulit kasturi tadi, mana kantung kasturi tu tak juga dianggap sebagai suci. Jadi kasturi dalam tu, darah tu suci, kantung tu juga dianggap sebagai suci. Bila jatuh ketika mana dia sedang hidup, kejang tu hidup, ataupun kita ambil selepas kita sembelih dia. Dikiyah dengan ni apa nama, arak. Arak bila sampai satu tempoh dia akan jadi cuka. Proses dia apa? Mula-mula jus anggur, sedap diminum lah. Kemudian dia akan lalu proses arak, takhammur. Kemudian dia akan jadi cuka. Bila jadi cuka, nah, suci lah cuka tu. Walaupun asalnya daripada arak yang najis, dalam masa yang sama bekas tu juga suci. Kat sini pun sama lah. Bila dalamnya suci, iaitu kasturi tu, maka bekas yang menutup kasturi tu, kulit tu lah, juga suci. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah selesai perbincangan tentang bab najis. Dengan itu selesailah bahagian dan part yang tak ada dalam YouTube. Jadi lepas ni saya akan upload 2 video ni dalam YouTube. Jadi penuhlah rakaman Mukhtasar Latif dalam YouTube. Lepas ni insya-Allah kita akan baca baki bab jenazah. Ada sikit lagi part yang saya tak syarah dalam bab jenazah dalam Taqrib Sadidah. Lepas tu ada bahagian yang saya syarah tapi bahagian hujung tu kata tak dengar suara. Saya akan tengok balik. Kalau tak dengar sungguh maka kita akan ulang syarah lah insya-Allah supaya manfaat tu luas untuk generasi akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatahallahu alaikum. Ustaz Ismail. Ustaz Ismail. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.